Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, sahabat saya yang amat berhormat, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Matno, Menteri Besar Kedah, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, sahabat baik kepada Perdana Menteri, yang saya kasihi Tan Sri Noh Omar, mantan pengerusi Perhubungan UMNO Selangor, sahabat saya Datuk Dr. Ahmad Yunus Khairi, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Merangkap Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, rakan-rakan pimpinan Saudara Zaidi Abdul Talib dan juga Saudara Azman Yaakob, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Dr. Ismail Muttalib daripada Maran, dan juga yang berhormat Saudara Sufyan Adun Luit Maran, seluruh saf kepimpinan, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Saya panjatkan rasa syukur kerana walaupun hujan lebat, kehadiran luar biasa pada malam ini di Selayar. Dan inilah yang paling ditakuti oleh musuh-musuh kita. Apa juga cuaca, hujan, panas, rakyat akan tetap bersama-sama dengan Perikatan Nasional untuk masa depan yang lebih gemilang, insya-Allah. Sebab itu saudara-saudari, apabila kita kuat, serangan juga akan bertambah kuat. Apabila kita kuat, kita gagah, fitnah juga semakin kuat. Jangan bimbang, jangan gusar. Kita ada panglima perang di depan kita. Sebab itu dia sanggup tinggalkan negeri Kedah. Kerana insya-Allah negeri Kedah dalam genggaman Perikatan Nasional. Kepada Datuk Seri Sanusi, inilah rakyat Selangor yang hebat. Mereka sudah muak dengan DAP, dengan PKR dan dengan Zahid Hamidi. Kita mahu perubahan dan kita sudah bersedia. Malahan dalam pilihan raya umum yang lepas, kita mendapat sokongan orang Melayu terbesar 55% berbanding dengan Anwar Ibrahim yang hanya mendapat 11%. Nak letak muka mana? Buat kali pertama dalam sejarah politik Malaysia, seorang Perdana Menteri yang mengaku dirinya Melayu tetapi tidak dapat sokongan Melayu. Kerana apa? Kerana dia bergantung kuat dengan pejuang besar negara, Tan Sri Lim Kit Siang. Sanusi baru dapat Datuk Seri saja. Tak cukup. Orang lain boleh dapat Tan Sri. Saudara-saudari, sebab itulah semenjak pilihan raya umum yang lepas, mereka cuba membunuh Perikatan Nasional. Mereka tak boleh tengok Perikatan Nasional mendapat dukungan yang kuat dan padu. Semakin hari semakin kuat. Kalau kita mencecah 55% dalam PRU yang ke-15, hari ini, malam ini, saya dengan berani menyatakan kita sudah mencecah 80% sokongan orang-orang Melayu di seluruh negara. Dan hari ini kita lihat kaum-kaum yang lain. Orang India, saudara Rajan. Orang-orang Cina sudah mula berani keluar untuk menyatakan dukungan mereka kepada Perikatan Nasional. Ayo, 12 Ogos ini, kita nyahkan Pakatan Harapan, DAP, PKR dan Zahid Hamidi daripada bumi, negeri Selangor yang bertuah ini. Boleh?
Saudara, antara langkah yang dilakukan adalah untuk mencerca, menghina, memfitnah pimpinan Perikatan Nasional. Antara mangsa yang sedang berdepan dengan pelbagai tuduhan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Secara ringkas saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, pada pagi ini sehingga petang ini saya berada dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya menyaksikan perbicaraan permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membatalkan 4 pertuduhan dan pendakwaan yang bersifat politik dan penghinaan kepada Bersatu dan Perikatan Nasional. Peguam-peguam Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan cukup bersedia, berhujah dengan cukup mantap berdasarkan perlembagaan dan undang-undang negara, sehinggakan hakim pada hari ini melontarkan beberapa soalan kepada pendakwa raya. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin? Hakim bertanya kepada pendakwa raya, nyatakan kepada saya, apakah pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin ini mempunyai sebarang rujukan kepada kes-kes yang terdahulu sebelum ini dengan sifat pertuduhan yang sama. Kerana pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin cacat dan tidak lengkap, akhirnya apabila diasak oleh hakim kepada pendakwa raya, kami terkejut dalam mahkamah. Pendakwa raya mengatakan tidak ada sebarang kes rujukan terhadap pertuduhan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka hakim telah pun menutup perbicaraan pada hari ini dan akan membuat keputusan pada 15 Ogos yang akan datang. Kita bermunajat, kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi pihak Perikatan Nasional akan diterima oleh mahkamah pada 15 Ogos ini. Insya-Allah kita menang di negeri Selangor pada malam 12 Ogos. Kita menang di negeri Sembilan. Kita menang di Pulau Pinang. Kita kekal di negeri Kedah. Kekal di Kelantan. Kekal di Terengganu. Dan menang di Mahkamah Tinggi pada 15 Ogos nanti. Insya-Allah kemenangan berganda ini akan meruntuhkan Putrajaya seminggu selepas itu, insya-Allah. Boleh? Ini semua perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kuat. Saya tidak mau bicara panjang pada malam ini. Sebab saya beritahu dengan Datuk Seri Sanusi, saya bomo tempatan. Kita bawa bomo import. Bomo Siam. Baru saya tahu bomo Siam. Patutlah Anwar takut dengan dia. Saya ni lama dengan Anwar. Saya kenal dia. Tapi saya tak pernah tengok dia menikus dengan orang lain seperti dia menikus dengan Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor. Lanyak dia malam ini, Datuk Seri. Tak apa, yang itu saya serahkan kepada beliau. Cuma saya nak bantu Datuk Seri Sanusi. Ini ada budak daripada Selangor, Tak apa, dia tak kenang budi saya, tak apa. Saya hanya memberikan fakta. Nama dia tidak dicalonkan oleh presiden dia sendiri. Nama dia tidak diangkat oleh parti dia sendiri. Saya merasakan mungkin ada keperluan untuk meletak seorang tenaga muda
untuk mewarisi kepimpinan saya. Maka saya berbincang dengan tuanku. Alhamdulillah, tuanku menerima dan melantik beliau sebagai Menteri Besar. Dia tak kenang budi saya, tak apa. Tetapi saudara, saya nak minta tolong. Saudara, tolong campak dan humban beliau dalam pilihan raya ini. Boleh? Sebab terlalu angkuh. Terlalu sombong. 2 hari lepas dia boleh buat kenyataan. Dia kata, saya nak pergi Kedah. Saya nak ajar Menteri Besar Kedah bagaimana nak bangunkan negeri Kedah. Ini kenyataan yang angkuh, yang sombong. Saudara, saya tak payah nak serang peribadi dia. Tetapi saya nak beritahu secara berfakta. Hanya minggu lepas, DOSM, iaitu Jabatan Perangkaan Malaysia, di bawah Rafizi, Kementerian Ekonomi, mengeluarkan kenyataan terbuka dan juga disokong oleh MIDA, agensi pelaburan utama dalam Malaysia, yang menyatakan jumlah pelaburan bagi 3 bulan pertama 2023, Januari, Februari, Mac, negeri yang paling tinggi pelaburannya adalah wilayah Persekutuan. Yang kedua, negeri Johor, Selangor jatuh nombor 3. Belum pernah Selangor jatuh ke tahap yang separah itu. Tetapi di bawah Pakatan Harapan, di bawah DAP, di bawah UMNO, daripada nombor 1 jatuh nombor 3. Wilayah Persekutuan mencatatkan 22 bilion untuk tempoh 3 bulan. Negeri Johor mencatatkan 11 bilion. Negeri Selangor di bawah Pakatan Harapan hanya 7 bilion sahaja. Kalau 3 bulan 7 bilion, maknanya kemungkinan pada tahun 2023 ada 4 suku. Bukan 3 suku, 4 suku. 3 suku tu dia. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kali dengan 4. Berapa jumlah? Baru 28 bilion ringgit. Tetapi saya nak beritahu orang Selayang, orang Selangor. Ini dia. Tahun 2021. Ketika Datuk Seri Sanusi menjadi Menteri Besar, negeri Kedah sebagai negeri pertanian akhirnya berjaya menarik pelaburan yang berteknologi tinggi dalam tahun 2021 berjumlah, jangan tepuk lagi, saya belum beritahu jumlahnya. Tapi kerana dia yakin dengan kita, itu dia tepuk tu. Saudara, Kedah di bawah Datuk Seri Sanusi telah mencatatkan 68 bilion ringgit yang tertinggi dalam sejarah negeri Kedah. Hebat atau tidak? Kalau Sanusi boleh catat 68 bilion, yang Amiruddin ni 28 bilion saja. Yang kamu nak ajar Sanusi buat apa? Sanusi malam ini kamu ajar dia bagaimana nak tingkatkan pelaburan. Saya bukan marah, tapi saya geram. Bila pelaburan merosot, anak-anak muda akan hilang pekerjaan. Anak-anak muda akan jadi buruh kasar. Anak-anak muda akan berkelimpangan, tidak ada pekerjaan. Tetapi kalau saudara-saudari mendukung Perikatan Nasional, seperti berlaku di negeri Kedah, percayalah kami akan angkat pelaburan di negeri Selangor. Cipta pekerjaan yang berkualiti untuk anak-anak muda, yang berteknologi, yang berkemahiran. Kurangkan kebergantungan kepada tenaga pekerja asing. Itu baru kerajaan yang peduli rakyat dan prihatin rakyat. Betul? Cukuplah sekadar itu. Saudara-saudari, kepada saudara Rajan jangan bimbang, soal khairat kematian itu tak ada masalah. Memang kami bagi dari dulu pun RM2,500 Datuk Seri Sanusi.
Kalau orang Selangor meninggal, dapat 2,500. Bukan yang meninggal tu dapat, yang waris dia dapat. Betul atau tidak? Ada orang Kedah telefon, orang Johor telefon. Azmin, betul ke kalau di Selangor ni mati dapat 2,500? Saya kata betul, dia tak percaya. Dia kata mustahil kerajaan negeri boleh bagi sampai 2,500. Saya kata kalau tak percaya, datang Selangor, mati di sini. Aku bagi. Masa tu ketua cawangan UMNO lah, geng-geng Tan Sino lah semua tu. Yang kacau saya setiap hari di pejabat. Tapi sekarang kita duduk sebelah-sebelah, bukan sepentas, sebelah-sebelah. InsyaAllah kita akan bangunkan Selangor baru. Jadi tak ada masalah. Orang India selamat, orang Melayu selamat, orang Cina selamat. Sebab itu di bawah Perikatan Nasional, hidup senang, mati pun senang. Di bawah PH, hidup susah, mati pun susah, tuan-tuan. Kemudian ni ada pegawai kerajaan, ada anggota polis. Di bawah pentadbiran saya dengan Dr. Ahmad Yunus sebagai Exco Kerajaan Negeri, kami bagi bonus 3 bulan, tuan-tuan. Alhamdulillah, berduyun-duyun pegawai kerajaan nak bekerja di Selangor. Hebat tu. Sebab itu saya dengan Datuk Seranusi ni geng. Hebat. Bila dia bantai ada orang tu, saya pun sokong dia. Saya kata bantai lagi. Bila dia kena seorang-seorang. Aku tengok lah. Tapi yang penting, saudara, melawak-melawak. Kita sedang berhadapan dengan krisis. Rakyat di bawah susah. Harga barang melambung naik. Beras, telur, ayam, daging, udang, mahal, betul? Ada penyelesaian? Tak ada penyelesaian. Ringgit semakin merudum, OPR semakin menaik. Pelaburan sudah hilang daripada negara ini. Sebab Perdana Menteri sebut dalam parlimen, dia sanggup mengambil pendekatan flip-flop. Mana boleh seorang Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan seperti ini? Sudah tentulah pelabur-pelabur asing akan meninggalkan negara. Sebab dasarnya tidak tuntas, tidak konsisten. Hari ini lain, besok lain. Hari ini depan, besok belakang. Jangan tafsir yang lain. Saya bincang soal dasar. Tidak tuntas, tidak konsisten. Flip-flop. Maka pelabur-pelabur pun lari. Ini semalam, 2 hari lepas, DOSM keluar lagi satu kenyataan. Jumlah pelaburan di peringkat negara, tadi Selangor, Malaysia 3 bulan pertama tahun ini mencatatkan hanya 12 bilion ringgit sahaja. Merudum sebanyak 57%. Saudara bandingkan 3 bulan pertama tahun lepas di bawah Perikatan Nasional, kita mencatatkan 28 bilion ringgit. Hebat Perikatan Nasional ataupun penyamun tarbus ini. Saudara-saudari, saya bentangkan fakta. Saya bentangkan data. Jangan marah saya. Saya hanya mengharapkan kamu diberikan mandat, diberikan jawatan. Buatlah kerja. Tetapi sekarang bukan menjadi Perdana Menteri, tetapi menjadi selebriti. Melompat sana, melompat sini. Jadi saudara-saudari, saya minta pada 12 Ogos ini, saya minta semua rakyat Selangor, sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India, keluar beramai-ramai. Saya mahu peratus keluar mengundi mencecah 95%. Boleh atau tidak? Kerana kalau kita silap buat pertimbangan, satu undi kita silap, kita akan menderita 5 tahun yang akan datang. 7 bulan pun kita dah menderita. 7 bulan kita sudah diinjak dan dihina. Apatah lagi untuk 5 tahun. Ayo, kita bangkit. Sebab itu tema di negeri Selangor, Selangor baru. Apa dia? Selangor baru.
Selangor baru kita bangkit tapi tak bangkit pun. Macam mana nak menang ni? Sekali lagi boleh? Selangor baru. Kita bangkit. Hebat Datuk Seri Sanusi. Perikatan. Perikatan. Takbir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.